menyambung kita punya PDP ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, sebelum kita memulakan PDP pada hari ini, pelajar dikendaki mengeluarkan buku teks tasawuf Islam ke tempat, kemudian buku GLA untuk mencatat segala isi yang akan diterangkan oleh guru sekejap lagi. Kemudian pelajar juga mesti ada buku nota lah untuk mencatat isi penting. Hari ini kita akan pelajaran 5, pelajaran 3 unit 1 konsep ibadat menurut Islam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Di akhir PDPC nanti, pelajar akan dapat pertama menyatakan maksud ibadat, yang kedua menjelaskan ciri-ciri ibadat menurut Islam, yang ketiga memberikan dalil wajib beribadah kepada Allah SWT, menyatakan pembahagian ibadat dan maksudnya, menerangkan perkaitan antara ibadat umum dengan ibadat khusus, dan akhir sekali menerangkan syarat-syarat sah ibadat menurut Islam. Jadi selepas mengikuti PDP ini, pelajar semestinya dapat memahami perkara tersebutlah. Okey, pertama apa dia ibadat? Apakah yang dimasukkan dengan ibadat? Okey, ibadat ialah, kita tengok sini. Okey, maksud ibadat ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati. Okay, di sini pelajar ada tiga benda. Pertama, pengabdian diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan kerana lain. Pertama melalui perbuatannya, ataupun melalui perkataannya, ataupun melalui pengakuan hati. Itu adalah ibadat. Jadi, bagaimana kita nak kenal ibadat menurut Islam? Kadang-kadang ada satu lagi dipanggil adat. Ibadat dan adat. Apa bezanya ibadat dengan adat? Okey, ibadat ni kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain. Kerana Allah suruh kita buat benda tersebut, maka kita buat. Contohnya solat. Solat, maka kita solat tu kenapa kita solat? Sebab kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang menyuruh kita melakukan solat tersebut. Dan dia juga merupakan perhubungan secara langsung, tidak ada perantaraan. Ini istimewanya ibadat menurut Islam. Dia tidak ada orang tengah. Dia terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhubungan secara langsung antara hamba dengan penciptanya, tanpa melalui orang tengah, tanpa melalui perantaraan. Kemudian skop ibadat dalam Islam adalah sangat luas dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia.
asas ibadat dalam Islam adalah apa yang disuruh oleh Allah. Asalnya ibadat itu adalah haram. Tidak boleh melakukan ibadat kecuali telah disuruh oleh Allah. Okey. Ada setengah-setengah ibadat tu yang dikatakan sebagai ibadat, tapi sebenarnya bukan suruhan Allah. Maka tidak dikira sebagai ibadat. Maksudnya, ibadat ni ialah sesuatu yang telah disuruh oleh Allah, yang telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia untuk melakukannya. Maka dia dikatakan kira sebagai ibadat. Kalau yang tak difardukan, bukan ibadat. Okey. Kemudian, ibadat dalam Islam juga tidak terkongkong di satu tempat peribadatan sahaja. Maksudnya, semua ibadat itu boleh dilakukan pada semua tempat. Pada semua tempat. Asalkan tempat itu bersih. Bukan hanya tertumpu di rumah ibadat sahaja. Bukan sahaja di masjid. Tapi ibadat dalam Islam boleh dilakukan di mana sahaja. Di bumi Allah ni, semua boleh lakukan ibadat tersebut. Okey, ini ciri-ciri ibadat menurut Islam. Dalil wajib beribadat. Mengapa kita kena beribadat kepada Allah SWT? Sebagaimana kita tahu tadi, ibadat ialah pengabdian diri manusia kepada Allah SWT, kepada penciptanya. Melalui perkataan, perbuatan ataupun pengakuan hati. Apakah dalil? Dalil ataupun bukti bahawa kita wajib beribadat kepada Allah SWT. Okay. Dalilnya ialah surah Az-Zariyat. Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat ke-56. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Okey, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Okey. Itu asas penciptaan manusia dan jin. Mengapa Allah menciptakan jin dan manusia ialah kerana untuk menyembahku, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil ataupun bukti yang boleh dijadikan sebagai asas pegangan kita bahawa penciptaan manusia adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey, seterusnya kita dah faham apa dia ibadat. Apa dia ibadat ni? Pengabdian diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama telah membahagikan ibadat ni kepada dua jenis. Dua jenis ibadat, dua kategori ibadat, iaitu yang pertama ibadat khusus dan yang kedua ibadat umum. Okey. Apa dia ibadat khusus? Ibadat khusus ialah semua amalan khusus yang dikhususkan, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala. Semua ibadat khusus ni maksudnya yang hanya ditujukan kepada seseorang, individu. Sama ada ia sunat ataupun fardu. Fardu ni ialah wajib. Contohnya solat, puasa, pengurusan jenazah, menuntut ilmu dan sebagainya. Kita tengok ibadat umum. Ibadat umum ialah semua amalan kebaikan. Ini amalan khusus, ini amalan kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah bagi menghubungkan manusia, sesama manusia dalam sesebuah masyarakat. Tujuan ibadat tersebut, ibadat umum ni lebih kepada perhubungan antara manusia sesama manusia. Berbeza dengan ibadat khusus tadi, ibadat khusus adalah untuk menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, secara direct. Ibadat umum, dia walaupun kerana Allah tapi
dia adalah untuk menghubungkan manusia dengan manusia. Contohnya bekerja, belajar, membuang benda-benda berbahaya di jalan raya dan sebagainya. Okey, kita jumpa tadi amalan sama ada dia adalah sunat ataupun fardu. Okey, fardu ataupun sunat. Fardu ni yang dikatakan sebagai fardu di hadapan ni, kalau ada fardu di hadapan ni, dia adalah menunjukkan satu kewajipan. Okey, sunat ni ialah galakan untuk kita manusia melakukannya. Fardu ni kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan akan berdosa. Manakala sunat dia adalah merupakan galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk melakukannya. Jika kita laksanakan perbuatan sunat tersebut, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kita meninggalkan perbuatan sunat, maka kita akan rugi. Rugi sebab apa? Sebab kita tak dapat apa-apa. Tak dapat pahala. Walaupun tak berdosa, tapi kita rugi kerana tak dapat pahala. Sedangkan benda tu, dia adalah datangnya sekali dengan ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti berkomo-komo semasa mengambil air sembahyang. Itu adalah perbuatan sunat. Tetapi dia datang bersama kewajipan mengambil air sembahyang tadi, mengambil wudu tadi. Apa salahnya sambil kita berwudu, kita buat perkara sunat yang banyak Allah sediakan dalam contoh tadi dalam berwudu. Seperti juga dalam ibadat solat. Ada perkara wajib, ada perkara sunat. Okay? Jadi, adalah lebih baik kita lakukan. Kita buat sekaligus sunat dengan fardu. Okey. Fardu tu ulama-ulama telah membahagikan kepada dua jenis. Pertama fardu ain dan yang kedua fardu kifayah. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain? Fardu ain ialah semua kewajipan yang dikenakan ke atas setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya yang cukup segala syarat-syaratnya. Antara syarat mukallaf, pertama, dia mestilah beragama Islam. Yang kedua, cukup umur. Okay. Yang ketiga, waras akal pemikirannya. Yang keempat, dia adalah tidak gila, waras. Okay. Orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, manakala yang meninggalkannya akan berdosa. Contohnya solat fardu. Okay. Yang kedua fardu kifayah. Fardu ain ini ialah yang mesti dilakukan oleh setiap individu muslim, setiap individu. Fardu kifayah ini ialah kewajipan yang dikenakan ke atas sebahagian daripada individu muslim, sebahagian. Ini bukan semua orang yang mesti buat perkara tersebut. Jika sebahagian daripada mereka, daripada orang individu muslim tadi telah melaksanakan amal tersebut, maka semua orang akan terlepas daripada dosa. Tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya, maka semua orang akan mendapat dosa. Contohnya pengurusan jenazah. Jika tiada orang yang menguruskan jenazah tersebut, maka semua orang di kampung tersebut akan berdosa. Jika dah ada 2-3 orang yang melaksanakannya, menguruskan jenazah tersebut, maka semua orang akan terlepas daripada dosa. Okay. Itu ibadat. Ada dua. Pertama, ibadat khusus dan ibadat umum. Okay, seterusnya, apa kaitannya antara ibadat khusus dan ibadat umum? Yang kelima. Kaitan antara ibadat umum dengan ibadat khusus. Okay. Ibadat khusus, dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Okay? Menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Manakala orang yang melakukan ibadat umum, dia akan menghapuskan akhlak buruk dalam diri. Sebab dia sentiasa berhubung dengan orang lain. Seperti hasad dengki dan sebagainya. Yang kedua, dia akan melahirkan individu yang bersih jiwa dan peribadi. Orang yang sentiasa melakukan ibadat khusus, jiwanya akan menjadi lapang, bersih. Dan sifat peribadinya akan menjadi
bertambah baik. Okey. Yang umum pula, dia akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang harmoni dan aman. Okey. Yang ketiga, orang yang melakukan ibadat khusus, dia akan melahirkan individu yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang sentiasa melaksanakan ibadat umum, dia akan melahirkan sebuah masyarakat yang taat kepada pemimpin dan kerajaan. Okey, ini antara kaitannya. Mengapa ada ibadat khusus, mengapa ada ibadat umum. Okey. Ini antara dia. Ulama telah membahagikan ibadat kepada dua untuk supaya lebih senang dipaham. Supaya kita dapat memahami apakah kepentingan ibadat tersebut. Tapi kedua ibadat ini mesti dilaksanakan. Sebab dia juga adalah merupakan ibadat, merupakan tanda pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebenarnya syarat-syarat sah ibadat dalam Islam. Apakah syarat yang perlu kita laksanakan supaya ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, ibadat tersebut mestilah dilakukan dengan ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mestilah mengikut sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Mengikut apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jika ibadat itu kita laksanakan, kita lakukan tanpa mengikut sunnah Rasulullah, maka ibadat itu akan tertolak dengan sendiri. Tak ada pahala. Bahkan dapat dosa. Istilah yang popularnya ialah bid'ah. Melakukan bid'ah. Benda yang diada-adakan kepada Rasulullah. Maksudnya, Rasulullah tak pernah membuat benda tersebut. Tapi kita mendakwa bahawa benda itu adalah ibadat. Jadi, tak akan dapat pahala. Okay, tujuan ibadat tersebut adalah untuk kemakmuran alam dan manusia sejagat. Kita melaksanakan suatu ibadat itu adalah untuk menjadikan alam ini lebih selesa, lebih sempurna, dan untuk kebahagiaan hidup manusia keseluruhan. Ini antara syarat-syarat sesuatu ibadat itu dapat diterima oleh Allah. Kalau kita katakan itu sebagai sesuatu perbuatan kita sebagai ibadat, tetapi dia merosakkan manusia lain, maka itu bukan ibadat. Misalnya, contoh, kita berpuasa 24 jam. 24 jam. Kita rasa kita nak lawan orang lain, nak menunjukkan bahawa kita ni lebih kuat ibadat kita. Maka kita pun berpuasalah sehingga 24 jam. Jadi ibadat kita itu tidak akan diterima oleh Allah, bahkan berdosa. Pertama, kerana tidak dilaksanakan oleh Allah, bukan mengikut sunnah Rasulullah. Dan yang kedua, kerana dia merosakkan hidup kita, merosakkan diri kita, membahayakan kesihatan. Okey. Ini perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum. Okay, seterusnya, syarat sah ibadat dalam Islam saja kita dah bincang. Okey. Soalan balik pertama, dia mestilah dilaksanakan dengan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, untuk kemakmuran dan untuk keamanan manusia sejagat. Okey, seterusnya, ibadat tanpa syariat. Melaksanakan ibadat tanpa syariat. Apa maksudnya? Iaitu melakukan sesuatu perbuatan yang disangkakan sebagai ibadat, sedangkan perbuatan tersebut tidak disyariatkan oleh Islam. Okay. Kita menyangka bahawa perbuatan yang kita lakukan itu adalah ibadat. Tapi sebenarnya, Islam tidak menyuruh pun, tidak pernah mewajibkan kita melaksanakan perbuatan tersebut. Contohnya, melenggang perut. Bagi perempuan yang mengandung. Ada ni adat orang Melayu, apabila anak dia mengandung, anak sulung, maka mereka akan, apabila sampai pada bulan-bulan tertentu, mereka akan mengadakan satu upacara iaitu melenggang perut. Kononnya dikatakan sebagai satu ibadat, dapat pahala, kesejahteraan bayi dan sebagainya. Sedangkan perbuatan tersebut tidak ada pun dalam Islam. Maka dia tidak diterima. Kesannya amalan tersebut amalan yang dilakukan tanpa panduan dan kefarduan tidak akan diterima oleh Allah. Ibadat tersebut akan rosak, bukan dikira sebagai ibadat dan tidak mendapat sebarang pahala.
dan mendapat dosa. Itu dilaknat oleh Allah kerana mengada-ngadakan sesuatu yang tidak difardukan. Kemudian merosakkan iman. Kita percaya benda itu sebagai ibadat. Ini pertama, melakukan ibadat tanpa syariat. Tidak ada pun kefarduan yang menunjukkan bahawa benda itu kena buat. Okay. Yang kedua, melakukan syariat tanpa ibadat. Yang ini ada undang-undang, ada suruhan, tapi tidak dilakukan oleh manusia. Iaitu maksudnya meninggalkan sesuatu perintah Allah yang telah disyariatkan dengan beranggapan perbuatan tersebut tidak diwajibkan dalam Islam kerana sebab-sebab tertentu. Contohnya hukum potong tangan ke atas pencuri ini disyariatkan oleh Allah. Ada dalam Al-Quran, tapi tidak dilaksanakan. Tidak di sana, mana tidak dijadikan sebagai ibadat. Maka juga akan ditolak oleh Allah. Kesan dia akan mendapat dosa, merosakkan syariat dan sia-sia, akan menimbulkan huru-hara dan salah faham dalam kalangan masyarakat. Okey. Seterusnya, apa kepentingan melakukan ibadat? Mengapa kita kena melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan melakukan ibadat kepada individu, masyarakat dan negara. Orang yang sentiasa melakukan ibadat, pertama dia akan menjadikan dirinya lebih berdisiplin. Kemudian dia akan menghalang seorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan seterusnya, seorang itu akan memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat ini kepada individu. Apabila semua individu melakukan ibadat kerana Allah, maka masyarakatnya akan mendapat keberkatan daripada Allah. Akan melahirkan kesatuan, matlamat dalam hidup masyarakat. Kemudian, asas perpaduan akan menjadikan umat itu lebih bersatu kerana dalam melakukan ibadat kepada Allah, semua umat Islam dari seluruh pelosok dunia melafazkan niat, gerak dan bacaan yang sama. Malah menggunakan bacaan yang satu dalam bacaan Quran. Semua orang yang melaksanakan ibadat dalam Islam mesti sama. Misalnya contohnya solat zuhur, semua 4 rakaat. Walaupun di mana kita berada. Maka dia akan melahirkan perpaduan. Dia melahirkan masyarakat yang produktif kerana semua aktiviti yang dilakukan tergolong dalam ibadat dan mendapat keredaan Allah. Semua orang akan berlomba-lomba untuk melakukan ibadat. Maka negara juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Okey, kerana semua rakyat taat dan patuh kepada ajaran Islam. Okey, kemudian akan membentuk budaya hidup masyarakat, hidup Islam dalam sebuah negara, seterusnya melahirkan negara yang aman damai. Okey, kemudian seterusnya kesan melakukan ibadat individu, masyarakat dan negara. Okey, individu akan dihormati oleh masyarakat, oleh orang lain, melahirkan sifat ikhlas, mewujudkan sifat bersama dan teransur dalam diri seseorang. Akan melahirkan perpaduan dalam masyarakat, mewujudkan sebuah masyarakat yang kerjasama dan masyarakat akan lebih aman. Itu kesan kepada masyarakat. Kesan kepada negara akan menjadi lebih bersatu padu, negara menjadi lebih aman dan maju, kemudian negara itu akan dipandang tinggi oleh negara lain. Okey, rumusan. Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian ibadat dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian seterusnya ikhlas merupakan kunci utama suatu ibadat diterima oleh Allah SWT. Okey. Last sekali penilaian. Jadi, soalan penilaian pertama, di sini ada internet, ada talian internet. Pelajar boleh buka ni. Ibadat adalah semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan dan keamanan hidup bersama.
dalam masyarakat. Kuncinya sebuah masyarakat. Adalah ibadat. Okay. Ibadat ialah semua amalan khusus. Ini ibadat yang syariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama pada ibadat. Ialah pengabdian diri kepada Allah SWT melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT berlandaskan syariat Islam ibadat. Ibadat membalikan segala akhlak buruk seperti mengumpat dan hasad dengki cabul dalam masyarakat. Ibadat umum. Ibadat membalikan segala dosa dan kesalahan yang kecil. Apa dosa? Ibadat khusus. Okay. Ini latihan lah sebab boleh juga buat latihan ni. Okay. Saya akan bagi bersetiap orang pelajar lah. Okay, lepas ni buat ni dan simpan lah. Cek balik. Okay, itu saja pada hari ini. Harapan saya pelajar dapat memahami apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Dan mudah-mudahan semua pelajar dapat mempelajari dapat memahami apa yang kita belajar hari ini. Itu saja pada hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.